Pandai dah sampai. Mel pun ada. Ni Unboxing apa tu? unboxing barang I lah, dah sampai. Unboxing barang okey, tapi jangan unboxing benda lain pula. I remember when I first saw your face and how everything changed that day. I remember trying hard to ignore the signs, but I couldn't and I didn't know why. I remember when I ran so. Assalamualaikum. Musim kedua, musim baru, topik yang baru dalam The Hijabista Show, tetapi Host yang sama. Fifi tak bosan ke tengok muka Mel je dekat The Hijabista Show ni? Mana ada Mel, you kan best friend I. Tiba-tiba best friend. Okay, macam biasa kita pun sebenarnya nak bincangkan pelbagai topik macam biasalah macam mana musim pertama sebelum ini. Tetapi topik pada kali ini macam yang tadi I dah bagi tease-tease kat you tu. So hari ni kita nak cakap pasal unboxing wife. Unboxing husband. No. Wait. Unboxing boleh. barang. Bukan. Wanita, mana malumu? I malu. Tak, buat? Bukan you yang malu. Sekarang ni topik untuk kali ni adalah wanita mana malumu. Sebab tu hari ni kita nak jemput ataupun kita dah hadir dah pun bersama dengan kita Sis Diana dan Sis Hana Ismail. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Thank you Mel, Fifi. Okay, so sebelum kita nak share topik kita untuk hari ni kan, sebelum kita coffee sikit sama-sama kan, Fifi nak remind dulu korang untuk jangan lupa like, subscribe and share video ni dekat YouTube, okay? Topik kali ni kan Mel, macam biasalah kita dekat Hijabista Show ni kan, untuk guest-guest kita yang baru datang hari ni, selalunya kita akan bincang topik yang sensitif sikit. Betul. Yang panas atau hangat. Yang macam tadi kita dah sebut unboxing wife ataupun Yes, unboxing betul. husband. Dan Amin sendiri pun macam terkejut. Topik ni orang kata apa sekarang tengah jadi viral ataupun trending dekat social media kan. Betul. So Fifi nak tanyalah kan, kita on behalf of Hijabista nak tanya Sis Diana, apa pendapat Sis tentang this whole trend pasal unboxing by husband? Actually topik ni pun macam you cakap tadi lah, tabu, sensitif. So bila dapat topik ni, unboxing by husband ni pun nervous jugalah nak bercakap. Sebab kita tak nak mengaibkan sesiapa, tak nak memalukan sesiapa. Dan kita sebagai yang melihat ni, yang menonton, kita tahu kita sebenarnya tak suka kepada konten yang buruk tersebut. Tapi jangan kecam orangnya, jangan benci kepada orangnya, benci kepada kelakuan tersebut. Semua orang ada pernah buat salah. Cuma kita ni tak diviralkan. Aib kita tu Allah masih jaga. Macam kita pun tengoklah kan, sekarang ni dunia semasa terlalu nak guna ayat gairah tak elok juga kan, tapi terlalu banyak sangat bergantung pada social media, sampai satu tahap apa sahaja yang dipostkan di social media tu kita ikut. Kerana rasanya orang lain buat, kita pun nak buat. Itu yang pertama. Jadi persoalannya apabila kita tengoklah kat luar tu kan, bila orang dah post-post, so ada orang macam bangga mengatakan yang dia okey dengan posting tersebut, sehingga kan okey sahaja menerima teguran ataupun kritikan sebagai lelaki dayus. Mungkin Sis Hana ada persoalan, jawapan daripada situ? Saya ni bukanlah orang alim maupun orang yang fikih bab-bab agama, sebab ini soal agama kita sebenarnya, ini soal akidah sebenarnya, ini juga soal syariah sebenarnya. Jadi saya bukanlah orang yang selayaknya untuk membincangkan pasal hal ini. Tapi wallahi bila saya dengar pasal tu kan, dia kata dia tak kisah pun yang dia ni digelar dayus kan, wa'iyyazubillah, kita harap-harap bahawa kita ni tidak ada ahli keluarga kita, kaum lelaki dalam ahli keluarga kita yang berfikiran sebegitu. Sebab apa? Subhanallah, Islam ni dia telah pun mengangkat darjat wanita setinggi-tinggi dan semulia-mulianya, Masya Allah. Tengok macam mana Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, mereka semua dimuliakan oleh Allah SWT di syurga dan juga di dunia, Masya Allah. Kita ni patutnya mencontohi mereka, bukan untuk ikut-ikut dengan cara orang barat kan, wa'iyyazubillah. Jadi saya nak minta kepada mereka yang mungkin ada pandangan rasa macam alah tak apa, let saja. Kita kena tengok balik sebenarnya kat mana asas agama kita. Apa yang telah pun Allah ajarkan pada kita, telah pun kita diingatkan pada kita. Tugas kita sebagai seorang suami, sebagai orang lelaki dalam rumah tangga, dalam rumah, dalam keluarga, perlulah melindungi. Melindungi dengan cara apa? Bukan lindung tak bagi keluar rumah ke tidak, tapi lindung dengan mengangkat darjat mereka, maruah wanita dengan sebaik-baik, setinggi-tingginya. Subhanallah. Kalau ikutkan sebenarnya kan, benda yang sebegini
Kalau patutnya dilawan, kita kata orang kita basmi dan juga dengan sekeras-kerasnya. Bukannya berlembut-lembut hal ini. Hal ini tidak boleh dibawa main-main sebab ini soal maruah, soal kehormatan diri kita. Okay, so macam kita tahu sekarang ni ramai wanita yang dah pakai tudung, Alhamdulillah kan. Tapi yang tak best dia perangai pula. Ada yang buat benda-benda yang dah menjejaskan orang kata apa, maruah, image sebagai seorang wanita berhijab. Sebenarnya sebagai seorang yang bertudung, berhijab kan, macam mana rasa tentang benda ni? Sebab orang katalah ibarat nila setitik rosak susu sebelanga. Tapi before tu kita nak tengok dulu teaser No Turning Back. Zana nak menjawab dah ni. Minta doa ibu dan ayah. Kita kena tahu tujuan kita hidup dalam dunia ni untuk apa. Sebab apa? Dunia ni sangat-sangatlah sementara, akhirat itu kekal abadi. Jadi kita ni nak menanam baja di dunia, nak menanam seed tu di dunia ini supaya kita nanti ada saham yang besar dekat akhirat besok dan kita akan bersenang lenang dekat sana insya-Allah, dengan syarat kita kena berusaha dengan gigih untuk kita dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je cukup. Okay, so kita back kepada soalan tadilah. Bila kita dah jadi seorang wanita berhijab tapi kita nampak dekat luar sana kan, orang yang nak pakai tudung dah elok cantik tapi buat pula benda-benda yang orang kata kurang manis untuk dilihat mata sebagai orang ini. lain. So apa pendapat si Jana tentang benda ni? Semua orang ada kekurangan masing-masing. Tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ialah mencari kebaikan seseorang, bukan mencari keburukan dia. So itu yang kita kena ingat dekat sinilah. So tapi of course kita rasa kesian dekat sesiapa saja yang alhamdulillah dia dah berhijab, sebab itu ialah satu perkara yang wajib, bukan pilihan. Mungkin apa yang lebih baik sebagai kita yang melihat. Ini kita cakap dari sudut kita yang melihat. Kita doakan dia. Ataupun kalau kita rapat dengan dia, kita boleh bimbing dia bersama-sama, ajak dia pergi kelas agama. Jangan kita hanya menghentam dia tapi tak buat apa-apa pun. Memang ada tertarik tau, ada satu soalan nak tanya tapi memang minta maaf. Awal memang minta maaf. Apa tu, Mel? Adalah jangan. Minum dulu. Minta maaf sangat-sangat sebab mungkin soalan ni sedikit peribadi tetapi nak tertanya-tanya lah. Macam tak ada sebab tadi kan soalan dia adalah unboxing husband dan wife. So macam Sis Diana pun dah berkahwin, dah mempunyai pasangan. So kalau kita lihatlah sebelum ini, waktu-waktu sebelum ini, malam pertama itu adalah satu fasa peribadi. Betul. Maksudnya kita tak pernah beritahu orang dan kita pun hanyalah antara kita dan pasangan saja. Tetapi sekarang ni bila adanya viral dan trend unboxing bla-bla ni, dia menjadikan satu fasa yang macam mana orang boleh buat benda tu sedangkan before this orang pun malu-malu nak bagi tahu. Sebenarnya saya kira macam saya sendiri masa saya bernikah tu alhamdulillah saya sudah pun berhijab. Dan saya pun masa tu pelik tau sebab sepatutnya kalau dah berkahwin pastinya suami akan ambil gambar peluk kita ke, cium dahi sikit ke apa ke, tapi suami saya kata tak nak buat gambar-gambar mesra. So masa tu saya ni baru belajar, dia tu dah belajar agama lebih lama daripada saya lah. So saya pun macam tak apalah saya ikut sebab saya tahu pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan daripada saya. So macam okey lah. Lepas tu baru faham sebenarnya kira macam bila kita walaupun dah berkahwin, kita tak boleh nak menunjukkan kemesraan kita kepada orang di luar sana. Sebab wanita itu kan hak suaminya sahaja, bukan untuk dipertontonkan kepada orang di luar sana. Sebenarnya kalau nak kata adakah akan hilang macam manisnya malam pertama bila dah viral benda-benda macam tu, saya rasa mungkin manisnya tidak hilang tapi berkatnya tu yang hilang. Orang yang pakai tudung tak semestinya baik. Tapi orang yang tak pakai tudung tak semestinya jahat. Okey, nak ceritakan satu cerita kisah kepada Mel dan juga Fifi, dan cerita yang dikongsikan oleh Diana kepada kami dalam grup WhatsApp kita Khadijah. Okey, nak Mel dan juga Fifi buat penilaian sendiri Okey. Ada satu pakcik ni, dia masya-Allah ahli masjid. Solat berjemaah tak pernah tinggal, subhanallah. Tapi bila dah balik daripada masjid, kuat mengumpat, kuat membawang gosip ni, dia orang nombor satu yang paling tahu sekali. Ada sebelah orang yang kedua ni, seorang pakcik ni, ya Allah, tak pernah masjid pun tak pernah jejak, tak pernah tahu pun kat mana lokasi masjid. Tapi minum arak, maksiat semua memang dia lah. Tapi subhanallah, pakcik ni pula orangnya sangat-sangatlah pemurah dengan sedekah dan juga infak semua-semualah, masya-Allah. Sekarang ni nak tanya dengan Mel dan juga Fifi. Siapa yang lagi baik? Pakcik yang ahli masjid ke pakcik yang ahli masjid yang
yang baik atau pakcik ni yang tak pernah pergi ke masjid dan ahli maksiat? Siapa yang baik? Pandangan saya secara peribadi, confirmlah pakcik yang tidak pergi ke masjid itu tetapi melakukan amal soleh itu. Mungkin pandangan Mel adalah kerana dalam masa yang sama memang kita berabdikan diri kita pada Tuhan. Tapi kita tidak mengabdikan diri kita kepada hablum minan nas. Kan hablum Allah dan hablum minan nas. So bila hablum minan nas ni kita sentiasa mengumpat dan sebagainya. Benda tu sebenarnya mendefisitkan kita punya pahala. Itu pandangan saya. Bila kita rasa yang kita tu baik, sebenarnya masa tu lah yang kita rasa kita Diuji. So mungkin orang yang macam tadi yang pakcik tu yang selalu rasa dia baik tapi dia mengumpat sebab dia dah rasa bila dia dah pergi ke masjid semua dia dah rasa dia baik. Tapi Fifi sebenarnya mungkin beza sikit pendapat dengan Mel. Fifi tak sokong juga yang selalu buat maksiat apa semua tu. Betul. So I don't support that. Tapi orang tu juga kita kena sama-sama bantulah. Yang pakcik yang selalu pergi masjid ni kita kena pakcik sudah mengumpat pakcik kan. Tapi macam yang pakcik mana yang pula yang mengumpat dekat yang mana yang buat maksiat tu pula kita kena tegur cara lain pula. So to me I think dua-dua tu adalah pros and cons. Yes, Okey. Okeylah, nak tahu tak jawapan dia sebenarnya siapa yang tak baik, siapa yang baik? Takutnya. Masya-Allah. Sebenarnya pakcik yang ahli masjid tu baik, pakcik yang ahli maksiat tu pun baik. Tahu tak siapa yang tak baik? Kita. Masya-Allah. Ya Allah, Sebab kita Masya-Allah. tengok dua-dua orang ni salah. Dua-dua orang ni tak betul. Jadi bila kita sibuk menilai amal orang, kita tak tahu nak nilai amal kita macam mana. Sebab wallahi tak tahu kita ni syurga ke neraka. Sebab yang semuanya Allah yang tentukan. Jadi, apa yang nak cakap sekarang ini adalah kita kena sibuk-sibukkan amal kita. Sebab wallahi bila kita dekat akhirat besok, tak ada siapa nak tolong kita pun sebenarnya. Baik pakcik ahli masjid ke, balik pakcik ahli maksiat ke, tak ada siapa. Kita memang, kita nafsi-nafsi. Kita memang akan sibuk dengan amal kita. Jadi sibuk-sibukkanlah dengan amal kita. Sibuk-sibukkanlah kita dalam mengejar fastabiqul khairat, berbuat benda baik, sebarkan kebaikan, sebarkan kasih sayang. Sebab apa? Islam datang dengan kasih sayang dan juga kebaikan. Dengan cara itulah orang dapat lembut hati untuk kembali kepada kebaikan dan juga kembali kepada fitrah. Masya Allah. Jadi kita ni kena sibukkan amal kita. Jangan sibukkan hal orang. Nak sambung sikit je. Masya Allah. Sebab ada ustaz ni dia bagi tahu kat I. Contohnya kalau kita pergi ke Europe ke, pasti kita akan nampak banyak kemaksiatan, betul? Kita akan nampak banyak kelab malam, nampak banyak wanita yang yalah kan. Tapi ustaz tu kalau pergi ke Europe, dia tak akan nampak benda-benda tu. Dia akan nampak lelaki-lelaki. Apa yang kita lihat, apa yang kita pilih untuk lihat, apa yang kita pilih untuk terjerumus ke arah itu. Memang banyak sangat benda yang tak elok dekat social media. Banyak sangat benda viral. Tapi kalau kita lepas satu blog, kita masuk lagi blog lain dan itu lagi deep. Sebenarnya Kita yang mengundang diri kita untuk melihat negativity ataupun perkara-perkara kita yang mengangkat maksiat benda tu itu. jadi viral. Sebenarnya topik sekarang ni sangat hangat tau sebenarnya. Kita pun tengah bercerita tentang perkara yang sedikit toksik dalam komuniti kita dan sekeliling kita. Tapi sebelum tu, nak belajar makeup tak? Kalau nak, jom kita tengok Miss So Cantik sekarang. Saya akan kongsikan satu tips kat sini. Di dalam kelopak mata di bahagian bawah, selalunya orang letak celak yang warna gelap. Efeknya adalah dia akan menampakkan mata itu lebih kecil. Untuk sexy eyes boleh, tapi kita nak pergi event, kita nak nampak mata tu sedikit bundar dan juga sesuai untuk mata jenis seperti kiss ni. Jadi kita gunakan warna yang cerah ataupun warna yang keputihan sikit. Tengok atas kiss sekali lagi dan kita letak di bahagian waterline ni. Sebenarnya kan Mel, kita punya location untuk The Hijab Vista Show kali ini ditaja oleh 10 Gram Cyberjaya. Cantik kan tempat dia kan? Masya Allah. So beautiful. Dengan makanan dia sedap tak? Sedap lah. Saya nak try makan. Dah makan dah. Suka interior dia pun sangat Betul. cantik. InsyaAllah. So, jom kita mulakan untuk sediakan dua signature 10 gram yang kita akan beri kepada Kistina, writer The Hijab Vista Show. Ya, mengikut cita rasa Kistina sendiri. Confirm I menang. Boleh start? Okay? Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más, bueno para gozar. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más, bueno para gozar. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más, bueno para gozar. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más.
Oh my god, aku dah tahu aku yang menang. Aku yang menang. Aku tak habis buat lagi. Kes dah boleh sampai. That's it, I kamu. Sekejap, I nak art sikit, I nak art. Alright, so kita dah habis dah. Both kita orang punya air. Our juri nak sampai dah. So dia akan rasa kita orang punya air yang we mana. present to you, Kiss. Come, Kiss. Come. Hi you guys. Cari betul. Okay, ni apa nama dia menu ni? Okay, ni nama dia Laboratory Coffee. Laboratory Dia coffee. laboratory one of the signature dekat 10 gram kat sini. Oh, okay. Saya try wow. Not Ada bad. cakawai redha. Okay. Okay, ni Okay, ada next, apa sorry, pula? sorry. Ini adalah Secret Garden. Lawa seperti tuan yang buatnya. Wow. So bila you rasa, bila you minum, you akan berada di Secret Garden. Di awang-awangan lah. Silakan. Oh, okay. Ni resepi Mel sendiri? Ya, betul. Nampak I tak guna semua macam orang sebelah tu. Macam nak habiskan kan? Ni ke ni? Ni I bagi 4 per 5. 4 per 5. Yes, thank Four, five. you. Okay. Okay. Tinggi. Tinggi. Aku nervous. Ni I bagi 4.5 out of Mana cerita you tak habiskan? I habiskan. Dia tak cakap kena habiskan. Kan? I ikut resepi. Dia tak cakap kena habiskan. I just buat je apa yang I rasa sedap di mata I. Dan dia sedap juga di mata Kristina. Okay, thank you so much. So, thank you so much Fifi dengan Mel hari ni buatkan air untuk I. Okay, so kita dah rasa-rasa ni. Jom kita sambung topik tadi. Ciao. So, kita back to the topic lah. Mana malu you, Mel? Kenapa I pula? We are not talking about me right now. Tapi tak apalah, fahamlah. Sebab soalan Fifi tu kita gambarkan kepada tadi punya topik kan. Last nak tanyalah sebagai mungkin bagi panduan kepada wanita-wanita di sana termasuklah Mel, Fifi dan sebagainya. Nak tanya macam mana kita nak letakkan benchmark untuk malu tu? Subhanallah, bila kita ada rasa malu dan rasa macam ya Allah kenapalah aku jadi macam tu masa tu kan, sebenarnya Allah dah meletakkan iman dalam dada kita, Masya Allah kan. Sebenarnya sebab malu itu adalah mahkota wanita. Tak ada malu, kita tak ada mahkota. Awak kan, wa'iyyazubillah kan, kita harap-harap kita ni semua adalah wanita yang ada rasa malu yang sangat-sangat tinggi macam Sayyidatina Fatimah. Sebab apa Sayyidatina Fatimah di zamannya, Masya Allah. Sayyidatina Fatimah ni dia sangat-sangat jarang keluar rumah. Subhanallah. Tapi bila dia keluar rumah, orang tak tahu mana depan mana belakang. Sebab apa? Dia sangat-sangat menjaga tubuhnya daripada orang tahu bentuk tubuhnya. Hatta masa Sayyidatina Fatimah meninggal dunia pun, dia cakap jangan kebumikan aku pada waktu siang, pada waktu malam, dan tutup aku dengan keranda. Dan sebab itulah adanya keranda zaman sekarang ni, sebab apa? Nak tutup aib jenazah tu. Masya Allah, semuanya daripada inspirasi Fatimah. Jadi kita sama-sama doakan, itulah benchmark kita. Walaupun kita ni memang tak layak, saya ni jauh lah sekali, punyalah banyak aib saya tersebar dekat media sosial dan sebagainya, tapi saya harap agar Allah mengampunkan dosa saya dan Allah meletakkan saya di bawah pandi Sayyidatina Fatimah, dan Allah meletakkan kita semua dalam pandi Sayyidatina Fatimah. Amin insya-Allah. Kita sebenarnya kena percaya Allah itu ada dan rahmat Allah itu yang kita nak sebenarnya. Kalau kita nak kira kita punya amal untuk masuk ke syurga, tak tahulah berjaya ataupun tidak. Tapi sebenarnya apa yang kita nak, kita ni macam kalau boleh masa tengah solat tu, doalah macam kanak-kanak kecil yang mengharapkan sangat-sangat daripada Allah SWT. Bercakaplah dengan Allah, ya Allah, aku memang tak layak, ya Allah. Cerita semua benda kepada Allah, cerita semua perkara. Aku dah buat macam ni, aku dah buat macam ni. Tapi ya Allah, aku nak bersama dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Tolonglah ampunkanlah anak-anak aku, ya Allah. Cerita semuanya kepada Allah dengan seikhlasnya sebab Allah tahu semua. Bayangkan kalau pada saat ini Rasulullah sedang melihat kita, apa yang kita tengah buat. Kita bayangkan seperti itu, insya-Allah kita akan malu sendiri untuk melakukan perkara-perkara yang di luar daripada syariat Islam, insya-Allah. Kita adalah seorang kanak-kanak yang ibaratnya tengah mengimpikan satu perkara yang sangat impossible to us. Tetapi benda tu tidak mustahil sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak si Sana, si Ziana with the wonderful thoughts lah, food for thoughts lah orang Sebenarnya kata kan. kita suka kan topik ni sebab topik ni bukan sahaja membincangkan tentang isu semasa, tetapi dalam masa sama dia sentuh hati kita sikit demi sikit. Jadi Mel dengan Fifi nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada si Sana dan juga si Ziana kerana sudi sangat-sangat kopi-kopi petang ni dengan kita, walaupun kek jatuh tak jatuh dan sebagainya. Tapi tak apa, yang paling penting adalah konten dan sharing yang kita telah lakukan, sebab dalam masa yang sama
kita juga dapat ilmu baru hari ini. Dan Mel harap penonton-penonton di luar sana pun dapat ilmu yang baru dan boleh share dan kongsikan dengan kawan-kawan kita di luar sana juga. Betul tak Fifi? Betul, insyaAllah. So, macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe and share video ni kepada rakan-rakan lain. Dan jangan lupa untuk jumpa kita next episode. Bye. Assalamualaikum.